Selamat pagi semua. Okey, mulai hari ini kita akan buat sedikit ulang kaji sebagai bersedia untuk peperiksaan akhir tahun. Jadi hari ini kita akan buat soalan percubaan MRSM tahun 2019 dengan mula dengan soalan objektif 10 soalan saja. Jadi kita tengok dulu soalan yang pertama. Cari faktor sepunya terbesar bagi 24, 36 dan 72. Okay, faktor sepunya terbesar mesti nombor yang lebih kecil daripada ketiga-tiga nombor ini. Okay, sebab faktor mereka. Jadi 72 mesti kita boleh out. 36 pun boleh out sebab 36 tidak mungkin sebagai faktor bagi 24. Jadi kita tinggal C atau D sahaja. Okey, jadi macam mana kita nak cari FSTB? Okey, kita akan bentuk kotak-kotak seperti ini. Okey, kita tulis 24, 36 dan 72 di dalam kolom. Dan kita akan bahagi dengan nombor perdana. Jadi kita mula dengan nombor 2. 24 bahagi 2 kita dapat 12. 36 bahagi 2 kita dapat 18. 72 bahagi 2 kita dapat 36. Kemudian kita tengok 12, 18, 36 boleh lagi tak kita faktorkan? Boleh dengan 2. Dan teruskan lagi kita akan dapat 6, 9 dan 18. Boleh faktorkan lagi tak? Boleh dengan 3. Okay, jadi sehingga kita dapat 6 bahagi 3, 2, 9 bahagi 3, 3, 18 bahagi 3, 6. Okay, sampai ini mereka sudah tak boleh difaktorkan lagi dengan nombor yang sama. Jadi kita stop di sini saja jika dia minta kita cari FSTB. So, apa yang kita nak buat, kita akan ambil nombor yang berada di sebelah luar ini sahaja. Kita darabkan dia. Okey. Darabkan semua faktor sepunya iaitu 2 kali 2 kali 3. Jadi kita akan dapat 12. So, jawapan kita adalah D. Okey, seterusnya kita masuk kepada nombor 2. Dia minta kita bundakan nombor ini kepada 3 angka bererti. So, kita ada 2 kerja di sini. Satu, kita nak bundakan. Kemudian, kita nak tukar kepada 3 angka bererti. So, kita bundakan dulu. Okey, sebelum kita bundakan, kita buat sedikit revision. Apa itu angka bererti? Dia merujuk kepada digit suatu nombor yang dinyatakan tepat kepada darjah ketepatan yang dikehendaki. Dan kita akan mula kira dari nombor bukan sifar. Jadi contohnya 0.029900, kita akan start kira dari depan 00 out sebab dia sifar. Mula dengan 2. 2 akan jadi yang pertama, angka bererti yang pertama, 9 yang kedua, 9 yang ketiga dan seterusnya. Okay, sama juga yang belakang lah. Jadi kita mula kira dengan digit bukan sifar. Okay, jadi ini adalah beberapa tips yang kita mesti ingat. Yang last, digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Contoh di sinilah. Jadi 0.0012 kita mula kira dari 1 dan 2. Ini hanya 2 angka bererti. Yang bawah 0.1020, kosong depan kita out. So kita akan mula kira dengan 1020. Okay, kita tengok yang pertama dulu. Semua digit bukan sifar adalah angka bererti. Jadi ada 3 contoh di sini, tak ada sifar kan? Jadi semua bererti. Semua ada 4 digit, jadi semua ada 4 angka bererti. Yang kedua, digit sifar di antara digit bukan sifar bererti. Jadi contoh di sini,
1004 ada 2 sifar di tengah. Jadi 2 kosong ini bererti. Jadi jumlahkan dengan 1 dan 4. Nombor ini adalah 4 angka bererti. Sama juga dengan yang kedua, 4 angka bererti. Kita cuba tengok yang last, 1040. Kosong yang pertama ini di antara 1, 4. Jadi kosong ini bererti. So, tambah dengan 1 dan 4, dia sudah 3 angka bererti. Kosong belakang, okey, kosong belakang tak semestinya, okey, kita kena tengok tahap kejituan yang dikehendaki dalam suatu soalan. Jika dia tidak nyatakan, jadi kita boleh anggapkan dia 3 angka bererti. So, di sini dia boleh dua-dua. 3 atau 4. Okay, kenapa saya cakap macam ini? Sebab syarat yang ketiga, digit sifar di bahagian akhir suatu integer adalah bererti jika mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Jadi contohnya soalan ini, tahap kejituan yang saya nak adalah 3 angka bererti. Jadi 3 angka bererti, okay, kita mula kira dari depan. 1, 2, kosong. Kosong. Yang ketiga ini adalah bererti. Jadi dia akan jadi 3 angka bererti. Okay. Okay, yang keempat, digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan adalah bererti. Okay. Jadi ini yang special. Kalau nombor perpuluhan, tak kira dia kosong belakang berapa pun, kita kena kira berarti. Idea dia senang saja. Kalau tak bererti, kenapa kita nak letakkan? Kalau bererti, kita masih letakkan. Contoh ini. Okey. Okey. Ini pun sama. Okey. Jadi kalau 0.10 dengan 0.100 sama tak nilai dia? Sama. Tetapi kenapa saya nak letak 0.100? Sebab itu adalah tahap kejituan dia. Okay, yang menunjukkan dia boleh tepat sampai digit yang ketiga. Okay, jadi konsep dia, jika ada kosong di belakang nombor perpuluhan, berapa dia letak, berapalah kita kira dia bererti. Jadi untuk ini berapa angka bererti? Kita mula kira daripada nombor bukan sifar. 1, 0, 2 angka bererti. Yang belakang 0.000, ini kita abaikan sebab dia sifar. Kita mula dengan 2, 0, 2 juga. Yang last 1, 0, 1 depan sudah bukan sifar, jadi kita kira. Jadi 1, 2, 3, 4. Okay, yang ini kita mula kira dari nombor bukan sifar. Jadi ini ada 2 angka bererti, ini ada 4 angka bererti. So kita kembali kepada soalan tadi. Okay, kita bundarkan dulu. Okay, bila kita nak bundarkan, kita kena cek dulu. Dia nak kita bundar kepada 3 angka bererti, kita kena cek angka keempat. So angka keempat kita akan mula kira dari depan digit bukan sifar. Kenapa kita nak semak angka keempat? Sebab kita nak kena pastikan, nombor pada angka keempat adakah perlu dibundarkan. Jika dia nombor 5 ke atas, 5, 6, 7, 8, 9, kita kena bundarkan. Okay, jadi kita semak manakah angka keempat. Kita mula kira daripada nombor bukan sifar iaitu 2. 2. Ini 1, ini digit kedua, ini digit ketiga, ini digit keempat. Jadi kita cek ni, 5. 5 kena bundar tak? Kena. Jadi bila kita bundarkan, maksudnya kita kena tambah 1 kepada digit di depan dia. Jadi 9 tambah 1, 10. Kena tambah lagi ke depan. 9 tambah 1 lagi, kena tambah ke depan. Jadi hasil bundaran kita akan dapat 0.03. Belum siap sebab kita kena bundarkan kepada 3 angka bererti. Cuba tengok 0.03. Berapa angka bererti yang ada? 1 sahaja.
Sebab kita mula kira dari nombor bukan sifar. 0.0 ini yang depan ni kita abaikan. So ini hanya satu angka bererti. So kita kena tambah lagi 2 kosong di belakang dia. Okey, ingat nombor perpuluhan, berapa kosong di belakang, berapa yang kita letak, semua bererti. Jadi bila kita tambah 2, dia sudah jadi 3 angka bererti. So jawapan kita adalah C. Okay, kita tengok nombor 3. Okay, dia beri kita satu sfera dengan jejari 15.5. Jadi dia minta kita cari isi padu, lepas tu tulis dalam bentuk piawai. Apa itu bentuk piawai? Okay, dia mesti dalam SA 1.1, 1.5, 1.5, 1.5 gitu. Okay, dia tak ada 10, 100, tak ada. Semua dalam bentuk SA, bentuk perpuluhan. Jadi, kita kena cari isi padu sfera, kena tahu formula dia. Dalam exam, kita boleh tengok ada formula di depan. Formula dia adalah 4/3 pi j kuasa 3. Jadi, pi yang kita nak... jawapan sudah keluar. Okay, pi yang kita nak guna, dia sudah bagi 22/7 jejari dan kuasa 3. So, kita tekan je kalkulator, kita akan dapat ini. So, jangan tengok yang ni, kita tengok yang bulat ni. Okay, so kita akan dapat 15,604.80952. Okay, dalam bentuk piawai, jawapan yang kita dapat semua ada 5 angka bererti. So, kita akan ambil sampai sini saja. Okay, sebelum kita gunakan ini, kita kena cek dulu digit di belakang, adakah kita perlu bundakan. Cek 8. 8 besar tak? Besar kan? Jadi, bila kita ambil digit dia, kita kena bunda. Tambah 1 kepada 4, dia akan dapat 15,605 cm kuasa 3. So, dalam bentuk piawai, kita kena tukarkan dia kepada SA, iaitu 1.5605. Okay, untuk samakan nilai dia, kita kena kali 10 kuasa 4. Jadi jawapan kita adalah D. Okay, nombor 4, senaraikan semua integer dari negatif 3 hingga 2. Ni soalan senang lah. Okay, apa itu integer? Okay, kita belajar bab pertama form 1. Okay, nombor nisbah kita boleh bahagi kepada 3, di mana integer adalah semua nombor bulat yang positif, negatif termasuk kosong. Okay, jadi daripada negatif 3 sampai kepada 2, kalau saya guna satat katas, di sinilah tempat dia berada. So, semua nombor di atas paksi Y ini negatif 3, negatif 2, negatif 1012 adalah integer. Jadi, jawapan kita adalah A. Okay, nombor 5. Ini kita nak cari pattern. Okay, dia nak kita semak. Okay, set nombor yang disusun mengikut pola ini. Apakah pola bagi sebutan ke-8? So, apakah pattern yang kita boleh dapat? Cuba perhatikan. Dia akan berubah pada bahagian ini. Pertama kali dia positif 0. Lepas tu negatif 1. Positif negatif. And then 0 naik 1. And then positif 2. Negatif 3. So, positif, negatif, nombor semakin meningkat. Jadi, apa yang kita boleh jangkakan pada sebutan ke-5? Dia mesti positif 4. Sebutan ke-6, negatif 5. Sebutan ke-7, positif 6. Sebutan ke-8, negatif 7. Jadi, yang depan 6 darab 5 adalah tidak berubah. Jadi, pattern untuk sebutan ke-8 adalah A. 6 tolak 7 kali 5. Okay, nombor 6. Okay, ini set. Antara berikut yang manakah benar? So, apakah simbol yang kita nampak? Kita nampak ini. Ini kita panggil apa? Panggil pelengkap. Maksudnya bukan. Okay, B bersamaan dengan bukan A. Okay, satu lagi ini.
Ini ialah apa? Ini kita panggil subset. Subset bermaksud sebahagian daripada. B adalah sebahagian daripada A. Kalau dia tambah satu cross, maksudnya B bukan sebahagian daripada A. Kalau sama dengan, maksudnya samalah. Okey? Jadi antara ABCD yang manakah benar? Okay, kita cuba lukiskan set itu dalam bentuk rajah Venn. Okay, ini ialah A. A ada 1, 3, 6, 8, 9, 12 dan 15. Manakala B adalah sebahagian daripada A. Iaitu 6, 9 dan 12. Jadi kita boleh nampak B adalah sebahagian daripada A. Dengan jelas sekali jawapan adalah D. Okey, kita tengok nombor 7 pula. Dia minta kita cari R. Okey, ini adalah heksagon sekata. Jadi kalau kita nak cari R, cuba perhatikan UV dan ZW. Dia adalah garis lurus mengufuk. Jadi dia pastinya selari. Kata lain, R mesti sama sudut dengan UVZ dalam bentuk sudut berselang-seli. So, kalau saya nak cari R, saya boleh cari sudut yang berwarna biru itu. Okay, itu idea kita lah. Kita guna cara cari sudut berselang-seli. So, kita abaikan R dulu. Kita cari sudut ini dulu. So, bila kita nak cari sudut UVZ, kita boleh fokus kepada UVZ, segitiga ini. Okay, kita tahu dia adalah poligon sekata. Jadi, UV mesti sama panjang dengan UZ. Jadi, ini mesti segitiga sama kaki. Sudut kaki dia mesti sama. Jadi, kalau saya nak cari sudut kaki, saya kena dapatkan sudut kepala. Okay, sudut kepala ini adalah salah satu sudut pedalaman poligon sekata di mana kita boleh guna formula ini. Jadi N ini mewakili bilangan sisi yang ada. Jadi berapa sisi yang ada untuk heksagon? Hex 6 ada 6. Jadi 6 tolak 2 kali 180 darjah bagi 6, kita dapat sudut merah ini adalah 120. Bila dapat sudut kepala, saya boleh guna 180, iaitu jumlah sudut pedalaman untuk segitiga tolak kepala. And then saya bahagi 2 untuk dapat satu sudut pada kaki. So, 180 tolak 120. Okay, untuk sudut, 2 sudut warna biru ini, saya nak satu saja kan. Jadi saya bahagi 2, saya dapat 30. So, 30 ini sama dengan R kerana dia adalah sudut berselang-seli. Jadi, R kita adalah A. Okey, sekarang kita tengok nombor 8 pula. Diagram 8 menunjukkan sebuah heptagon. Heptagon ada berapa sisi? Heptagon. Kita tengok T itu. Ada 7 sisi. Okey, dia minta kita cari X. Jadi, berapa X yang ada dalam heptagon ini? 1X tambah 1X tambah 2X. 1 Spiderman tambah 1 Spiderman tambah 2 Spiderman. So, sini ada 4 Spiderman. Okay, jadi sebelum kita nak jumlahkan dia, kita perlu kena pasti semua sudut pedalaman kita ada. Ini sudut berapa? Kalau 4 segi, okay, kita kena understood lah. Dia adalah 90 darjah. Manakala sudut ini, okay, kita kena tolak dengan 360, barulah kita dapat dia 190 darjah. So, kita sudah ada semua sudut pedalaman. Sekarang kita kena cari dulu jumlah. Okay, jumlah sudut pedalaman adalah mengikut formula ini. N tolak 2 kali 180. Jadi, berapa sisi yang ada? Heptagon 7. Jadi, jumlah sudut pedalaman 900. Untuk dapatkan X, kita boleh bentuk formula ini. Jumlahkan semua sudut pedalaman bersamaan dengan 900. Kemudian kita selesai sajalah formula ini. So, X tambah 2X, Spiderman, 2 Spiderman. Kita ada 4 Spiderman. And then kita jumlahkan semua sudut belakang. Kita akan dapat ini.
So, kita selesaikan. Kita hantar dulu 480 ke belakang sama dengan. Jadi, positif dia akan dapat negatif. So, kita selesaikan. Kita akan dapat 4X bersamaan dengan 420. So, hantar lagi 4 ke belakang sebab kita nak cari X saja. Jadi, hantar dia akan jadi bahagilah. So, kita akan dapat X bersamaan dengan 105 darjah. So, jawapan kita adalah A. Okey, 9. Okay, soalan ni senanglah. Konsep sahaja. Okay, ini adalah pi r square adalah luas. Ataupun pi j square lah yang kita tahu. Yang ini dan ini. Okay, theta per 360 darjah. Apa maksud ini? Okay, sebahagian daripada. Okay, kita nak cari sebahagian daripada lilitan. Dan sebahagian daripada luas. So, sebahagian daripada lilitan ialah apa? Lengkuk. Sebahagian daripada luas, sektor. Jadi, jawapan kita adalah C. Okay, nombor 10. Okay, dia nak kita cari PQ. So, kalau kita nak cari PQ, apa yang kita perlu buat? Kita masukkan semua nilai dulu. RS 8. QS 10. PS 17. Jadi, kalau saya nak cari PQ, saya kena dapatkan PR, kemudian tolak dengan QR. Itu idea kita. So, macam mana kita nak cari PR? Kalau nak cari PR, kita akan fokus PSR. Cuba tengok di sini, PR adalah satu-satu sisi yang tiada nilai. So, untuk dapatkan ini, kita boleh guna teorem Pythagoras. Hanya satu step saja. Adakah ini sisi terpanjang? Kita tengok adakah dia di depan sudut tegak. No. Di depan sudut tegak adalah 17. Jadi dia bukan sisi terpanjang. Kita boleh guna penolakan secara teorem. Jadi kita boleh guna 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 dan dipuncakan. Sama juga dengan QR. QR pun bukan sisi terpanjang dalam segitiga bersudut tegak RSQ. Jadi untuk dapatkan QR, kita boleh guna penolakan secara teorem iaitu 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 and then punca kuasa 2 kan jawapan mereka. Jadi ini apa yang kita akan dapat? Kita tolakkan, kita akan dapat dua kali. Kita akan dapatkan ini. So, last kita dapat 15 tolak 6. Kita dapat PQ bersamaan dengan 9. So, jawapan kita adalah B. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Kerja rumah salin semua soalan dan rajah. Dan jawab soalan dengan menunjukkan jalan kerja. Okay, untuk semua pilihan objektif ABCD tak payah salin. Hanya perlu tunjuk jawapan yang tepat sahaja. Jadi, contohnya jawapan dia A, you tulis sajalah A berapa. Termasuk dengan jalan kerja. Jadi, snap gambar, kamu boleh pilih nombor 1 hingga nombor 5 atau nombor 6 ke 10 sahaja untuk disemak. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. Okay, sekian, terima kasih.